Alhamdulillah kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, dan sekarang ini kita membicarakan berkenaan musaadah tijariah daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, apa antara inisiatif-inisiatif yang telah dirangka dan juga dilaksanakan untuk membantu golongan-golongan asnaf dan juga kelompok-kelompok yang memerlukan seperti kelompok B40. Jadi kita akan perincikan dengan lebih lanjut bersama dengan Encik Muhammad Nizam Haji Yahya, pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan, kita sedia maklum tempoh pandemik COVID-19 ini merupakan satu tempoh yang sangat panjang dan mencabar untuk kita semua keluarga Malaysia. Jadi mungkin untuk permulaan ini tuan boleh kongsikan dari sudut apa antara inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan oleh MAWIP sendiri untuk membantu golongan-golongan yang terjejas sepanjang pandemik COVID-19 ini. Okay, terima kasih banyak Anwar. Satu soalan yang sebagai pembuka bicara kita pada pagi ini. Alhamdulillah, pandemik yang bermula daripada Mac 2020 hingga ke hari ini telah membawa MAWIP menonjol ke hadapan, memainkan peranan untuk membantu kerajaan. Kita tak boleh membiarkan kerajaan bersendirian dalam membantu rakyat yang terjejas dengan pendapatan. MAWIP perlu bekerjasama, dan di dalam hal ini MAWIP telah memperkenalkan pelbagai inisiatif sebenarnya untuk membantu golongan-golongan yang terjejas, bukan saja golongan asnaf tetapi juga golongan B40. Bahkan kalau kita tengok pun pandemik ini telah menyebabkan golongan M40 sendiri pun keluar ataupun turun menjadi B40. So MAWIP memainkan peranan yang penting, pelbagai inisiatif yang telah MAWIP laksanakan untuk membantu kerajaan bagi memastikan rakyat sentiasa ada makanan di atas meja mereka. Kita bantu pemandu-pemandu teksi, kita bantu juga pemandu dan van sekolah. Kalau kita tengok sekolah tak boleh beroperasi, jadi pemandu-pemandu bas tak boleh nak beroperasi dan sebagainya. Jadi MAWIP tampil untuk membantu. Begitu juga dengan sektor pelancongan, di mana pelancongan tak boleh bergerak dan beroperasi dalam tempoh pandemik sebelum ini. Jadi MAWIP membantu pekerja-pekerja hotel, pengusaha-pengusaha industri pelancongan ini MAWIP turut membantu dan sebagainya. Maknanya pelbagai inisiatif yang MAWIP telah laksanakan yang melibatkan hampir ratusan juta juga yang MAWIP berbelanja bermula daripada Mac 2020 hinggalah ke saat ini. Hampir lebih daripada 100 juta yang telah MAWIP peruntukkan untuk membantu golongan-golongan yang memerlukan, yang terjejas pendapatan dalam tempoh pandemik ini. Baik, kita lihat dalam situasi sekarang ini, aspirasi kita bersama pastinya adalah untuk menuju ke arah endemik, di mana kita perlu keluar daripada belenggu pandemik COVID-19 yang berpanjangan ini. Dan pastinya juga kita lihat peranan yang dimainkan oleh pihak MAWIP cukup besar dengan inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan. Bagaimana melalui inisiatif ini, peranan yang cukup besar yang dibawa ini membantu untuk menggerakkan lagi aspirasi keluarga Malaysia, khususnya untuk kita menggalakkan golongan-golongan asnaf di luar sana untuk bangkit semula tuan. Dalam hal yang ini Nawal bersesuaian dengan aspirasi keluarga MAWIP, inklusif, makmur dan juga mampan. MAWIP terus bersama dengan kerajaan. Untuk itu MAWIP telah pun memperkenalkan satu lagi inisiatif musaadah tijariah 2.0, bermakna kesinambungan kepada yang sebelum ini. Pada bulan Mac 2021 kita telah memperkenalkan musaadah tijariah 1.0. So yang ini kita memperkenalkan musaadah tijariah 2.0. Yang ini bersesuaian dengan aspirasi keluarga Malaysia dan sesuaian juga dengan KPI Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, untuk kita melihat bagaimana kita boleh bantu para usahawan dalam tempoh pandemik. Seperti mana Nawal nyatakan tadi, bahawa ramai di kalangan usahawan-usahawan yang terjejas, pendapatan tak boleh berniaga dan sebagainya. Untuk inisiatif musaadah tijariah ini, MAWIP berusaha untuk bawa mereka bangkit semula dengan menyediakan modal perniagaan kepada mereka yang layak untuk mendapat bantuan bagi memulakan semula perniagaan mereka supaya dapat bersama dalam orang kata memastikanlah, seperti mana yang saya nyatakan tadi, makanan sentiasa ada di atas meja mereka. Dan ini, inisiatif ini yang kita rasakan sangat sesuai pada ketika ini, untuk kita dapat laksanakan membantu golongan usahawan-usahawan asraf ini untuk terus mengorak langkah ke depan, untuk terus bangkit semula bagi memastikan mereka boleh terus hidup dengan
selesa. Alhamdulillah, satu perkembangan yang baik kita dengar dan juga kita berikan inspirasi dan juga suntikan modal kepada golongan-golongan asnaf di luar sana, golongan B40 di luar sana yang terjejas akibat pandemik COVID-19 ini. Seperti Tuan nyatakan, musaadah tijariyah ini dilanjutkan daripada 1.0 kepada 2.0. Apa antara hasrat daripada inisiatif ini dan juga sasaran yang mungkin dilaksanakan berdasarkan program ini? Musaadah tijariyah 2.0 ini seperti mana yang telah saya nyatakan tadi telah pun dilancarkan oleh Yang Berhormat Senator Tuan Haji Idris bin Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada 15 November 2021. Seperti mana yang saya nyatakan tadi, objektifnya itu tadi adalah untuk membawa mereka bangkit, golongan usahawan asnaf ini bangkit memulakan perniagaan mereka. Pada peringkat awal kita sasarkan seramai 700 orang sahaja. Tetapi bila kita buka permohonan itu kita tengok terlalu ramai. Jadi kita tingkatkan daripada 700 kepada 1,000 orang dan kita telah pun memperuntukkan sebanyak 3 juta ringgit di mana setiap seorang usahawan ini kita akan mulakan modal itu dengan 3,000 dahulu dan kemudian apabila mereka boleh bangkit dan perjalanan perniagaan mereka cantik dan sebagainya, so kita akan tambahkan lagi nanti insya-Allah. Tetapi buat masa ini kita telah memperuntukkan sebanyak 3 juta ringgit untuk kita nak bantu usahawan-usahawan di kalangan asnaf itu sebanyak 3,000 ringgit seorang bagi mereka bangkit dan memulakan perniagaan semula insya-Allah. Dalam tempoh endemik ini, dalam tempoh sekarang ini, kerajaan telah buka peluang dengan sektor ekonomi mula rancak balik semula. So ini masa dia. Kita bantu balik semula peniaga-peniaga ini, usahawan-usahawan asnaf ini untuk mereka boleh terus bangkit. Dalam kaedah ini kita bekerjasama dengan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam, YAPIM, di mana MAWIP menyediakan peruntukan, MAWIP memilih di kalangan usahawan-usahawan asnaf yang berpotensi, tetapi daripada segi latihannya, daripada segi kursusnya, daripada segi motivasinya akan dilaksanakan oleh pihak YAPIM. Jadi ini kerjasama antara agensi-agensi agama di bawah Menteri Hal Ehwal Agama. Bagaimana kita boleh bersatu, bukan bergerak secara silo, tapi kita boleh bersatu bersama untuk kita nak bangkitkan usahawan-usahawan asnaf ini untuk boleh terus melonjak lebih tinggi ke hadapan. Ini yang kita harapkan daripada musaadah tijariyah dengan konsep yang begini, kerjasama yang begini, kita harap dapat mencapai matlamat supaya mereka boleh terus ke depan, tidak lagi mengharapkan zakat pada masa yang akan datang, bahkan menjadi pembayar zakat pula kepada institusi ataupun kepada MAWIP sendiri untuk kita agihkan kepada yang lain yang memerlukan. Ini ekosistem yang kita cuba bentukkan. Ekosistem yang dibentuk itu cukup murni sekali dengan usaha kerjasama daripada pelbagai pihak untuk membantu golongan asnaf daripada mereka menerima zakat menjadi pembayar zakat. Itu antara perkara yang boleh kita perhalusi untuk kita perkasakan golongan-golongan asnaf ini. Jadi dalam melihat kepada inisiatif dan juga usaha berterusan daripada pihak MAWIP ini, apa antara harapan Tuan sendiri kepada pembayar zakat di luar sana untuk mereka lebih lagi menampilkan diri, untuk mereka bersama-sama menyumbang ke arah memperkasakan golongan asnaf? Alhamdulillah Nawar, kita telah menyediakan pelbagai inisiatif untuk kita bantu dan kita war-warkan kepada masyarakat apa yang telah, sedang dan akan MAWIP laksanakan. Untuk itu saya mewakili keseluruhan keluarga MAWIP mengucapkan sepenuh penghargaan dan terima kasih kepada semua pembayar-pembayar zakat di wilayah Kesuan. Anda lah hero asnaf, anda lah unsung hero yang dapat membantu, sebab dengan zakat anda lah kami dapat menunaikan amanah, kami dapat membantu mereka, terutama golongan usahawan-usahawan asnaf ini untuk bangkit semula, bergerak, melonjak lebih tinggi untuk mengeluarkan mereka daripada kepompong kemiskinan. Dan harapan saya kepada golongan usahawan-usahawan asnaf dan juga kepada asnaf itu sendiri untuk sentiasa menghargai wang zakat yang diagihkan kepada mereka, yang membantu mereka untuk mereka melonjak lebih tinggi. Gunalah sebaik yang mungkin wang zakat itu pada tempat yang betul dan sebagainya, dan kemudian berusaha untuk keluar daripada kepompong kemiskinan. Sebab
kemiskinan itu bukan sesuatu yang manis untuk diwarisi, bukan sesuatu yang elok untuk kita wariskan kepada generasi anak-anak kita. Jadi berusaha sedaya mampu sebaik yang mungkin untuk melonjakkan diri lebih tinggi supaya dapat keluar daripada kepompong kemiskinan yang akhirnya dapat menjadi orang yang mengeluar dan membayarkan zakat. Dan yang terakhir, Nawar, dalam agenda kita pada hari ini, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan berbanyak-banyak ribuan terima kasih kepada semua pihak media, pengamal-pengamal media yang sentiasa memberi kerjasama, memberi ruang dan peluang kepada Mawib mewar-warkan segala program-program bantuan agihan zakat kepada asnaf yang saya rasa dengan kerjasama daripada pihak media, pengamal media ini boleh sampai kepada masyarakat di luar sana apa yang telah, sedang dan akan Mawib laksanakan untuk membantu golongan asnaf yang akhirnya memberi kepercayaan kepada golongan di luar sana, masyarakat terbanyak di luar sana, bahawa ke mana duit zakat itu diagihkan. Yang akhirnya dengan kepercayaan ini mereka akan terus membayar zakat kepada institusi zakat, terutamanya kepada Mawib, dan akhirnya Mawib akan dapat mengagihkan juga kepada golongan yang memerlukan. Ini yang kita harapkan, kerjasama yang sangat cantik di kalangan di antara Mawib dengan pihak media untuk sama-sama dapat kita war-warkan ke mana duit zakat itu diagihkan. Sebab Mawib sentiasa memain peranan, sentiasa berusaha sedaya mampu untuk membantu golongan asnaf, di mana kita telah pun memperuntukkan sebanyak 30 skim bantuan dan kita berbelanja pun ratusan juta, bukan sejuta, 2 juta, bahkan ratusan juta, dan memberi manfaat ratusan ribu penduduk di wilayah-wilayah persekutuan di Kuala Lumpur, di Putrajaya dan di Labuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pencerahan cukup indah daripada Tuan sendiri berkenaan inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan kepada pembayar zakat di luar sana. Terima kasih atas tanggungjawab sosial yang dilaksanakan, atas tanggungjawab untuk menunaikan zakat agar kita dapat membantu lebih ramai lagi golongan asnaf, golongan B40 yang memerlukan di luar sana. Dan juga kita harapkan, Tuan, melalui program yang dilaksanakan ini, kita dapat lahirkan lebih ramai lagi golongan-golongan asnaf yang berjaya dalam bidang perniagaan di sini. Terima kasih, Tuan, untuk perkongsian hari ini berkenaan Musaadah Tijariah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Saya ucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Nizam Haji Yahya, Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Baik, Tuan, hari ini kita berbicara berkenaan satu perkara yang sangat penting dan kita harapkan ianya memberi manfaat kepada penonton di luar sana. Dan sekarang ini, penonton, kita akan berehat